Rahim. Sains tingkatan 5 bab 2. Tajuk sains tingkatan 5 bab 2 adalah nutrisi dan juga teknologi makanan. Okey, so dalam 2.1 ni kita nak belajar mengenai apa? Kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan mengenai gizi seimbang dan nilai kalori. So kita nak tahu apakah itu gizi seimbang, apakah eksperimen yang kita boleh jalankan untuk menganggar nilai kalori dan mewajarkan kesan pengambilan kalori yang tidak menepati keperluan individu. So kita teruskan. So 2.1. Okey, apakah yang dimasukkan sebagai gizi seimbang? So gizi seimbang ni sebenarnya maksudnya adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Ada berapa kelas makanan? Kita ada 7 kelas makanan. 7 kelas makanan dengan syarat ia perlu diambil pada kuantiti yang betul. So kesimpulan, gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dan wajib dalam kuantiti yang betul. So 7 kelas makanan tu kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, kita ada air, kita ada pelawas, kita ada vitamin dan juga kita ada mineral. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now dalam tajuk gizi seimbang ni kita akan membincangkan mengenai konsep pinggan sihat Malaysia. Okay, pinggan sihat Malaysia ni telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kita panggil pinggan sihat ni sebagai suku-suku separuh. Apakah itu suku-suku separuh? Maksudnya suku kita isi dengan karbohidrat, contohnya nasi. Tak nasi kita boleh dapat mi, asalkan karbohidrat. And then suku lagi kita isi dengan sumber protein, contohnya ikan. Tak ada ikan kita ada daging, tak ada daging kita ada ayam. Dan separuh lagi kita isi pinggan tersebut dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So apakah kebaikan kita mengamalkan suku-suku separuh? So kebaikannya kita mengamalkan konsep suku-suku separuh ni adalah ia adalah mudah sebab ia dapat mengawal jumlah pengambilan karbohidrat. Okey, so kita dapat kontrol. So kita tak makan karbohidrat tu terlampau banyak. Kita ambil dalam kuantiti yang betul dan dalam makanan kita tu mengandungi sayur-sayuran yang mencukupi dan kita ambil daripada sumber protein. Okey, dan elakkan daripada makanan yang berproses. So senang kata suku-suku separuh ni adalah memudahkan untuk kita membahagikan jumlah nutrisi, nak kawal kalori yang masuk dalam badan kita. Dan satu lagi kebaikan dia ni sebenarnya kita dapat kurangkan makan makanan yang kurang berkhasiat. Contohnya makanan bergoreng atau bersantan. Okey, now seterusnya kita tengok kat sini. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kalori? So faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kalori sebenarnya ada 6. Pertama adalah jantina, kedua adalah saiz badan, ketiga adalah umur, keempat adalah aktiviti fizikal, kelima adalah kesihatan, keenam adalah suhu persekitaran. So senang kata mana satu yang memerlukan kalori, mana satu yang makan lebih banyak. So antara lelaki dan perempuan, lelaki memerlukan kalori lebih tinggi kerana lelaki lebih aktif dan memiliki badan yang lebih besar dan kadar metabolismenya lebih besar. Now antara saiz badan kecil dan besar, mana satu yang perlukan makan lebih banyak atau kalori, nilai kalorinya lebih tinggi? Of course lah yang badan besar. Kenapa? Sebab dia mempunyai jisim yang lebih, mempunyai bilangan sel yang lebih dan mempunyai kadar metabolisme yang lebih tinggi. So antara kanak-kanak dengan orang tua pula, mana satu yang perlukan tenaga lebih? Kalau senang kata tenaga adalah kalori. Kalori di makanan mengandungi kalori dan makanan itu juga orang kata adalah sumber kepada tenaga. So mana satu yang memerlukan tenaga yang lebih banyak adalah kanak-kanak. Warga tua kurang sedikit sebabnya dia warga tua ini kurang aktif. Now tengok aktiviti fizikal. Antara buruh dan juga pekerja pejabat, yang manakah satu lebih aktif, mana satu yang memerlukan banyak tenaga? So of course lah yang bekerja sebagai buruh. Kalau keadaan kesihatan, let's say penyakit, yang orang ada sakit, so biasanya orang yang ada sakit ia memerlukan kalori yang tidak memerlukan kalori yang tinggi sebab
Orang sakit ni kurang aktif. So tengok kat sini, kalau duduk sejuk dengan panas, mana satu yang makan lebih banyak? So biasanya yang tinggal tempat sejuk ni memerlukan kalori lebih tinggi. Kenapa? Bilalah dalam persekitaran yang sejuk ni, kita memerlukan haba. Okey, so senang kata, bila kita makan, kita dapat mengekalkan suhu badan kita. So, apakah yang dimasukkan sebagai malnutrisi? So, malnutrisi ni kalaulah kita makan tu tak mengikut gizi seimbang. Maksudnya, kesan daripada kita tidak mengamalkan gizi seimbang pada jangka masa yang lama, ia boleh menyebabkan malnutrisi. So, apakah itu malnutrisi? So, malnutrisi adalah kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. So, contohnya adalah kita ada goiter, kita ada marasmus, kwashiorkor, scurvy dan juga ricket. Now, katakanlah kalau kwashiorkor adalah disebabkan kekurangan protein, kalau ricket ni adalah kekurangan vitamin D dan juga mineral kalsium, kalau scurvy ni vitamin C, kalau goiter adalah kekurangan mineral iodin, marasmus ni adalah kekurangan karbohidrat, kalau saya tak silap. Tengok ini adalah malnutrisi. So, malnutrisi ni kalau terlebih pun kekurangan nutrien pun kita panggil malnutrisi. Kalau terlebih ambil pun kita panggil malnutrisi. So, katakanlah obes. Obes pun adalah consider sebagai malnutrisi sebab dia mengambil kesan pengambilan karbohidrat yang terlampau banyak pada jangka masa yang panjang. Okey, so kita teruskan. Now, macam mana kita nak mengukur kalori? So, kita tengok kat sini tau. Makanan-makanan antara kelas makanan, nilai kalori untuk setiap kelas makanan. So, nilai kalori untuk setiap makanan, tengok setiap kelas makanan. Karbohidrat adalah 16.17, lemak adalah 37.6, protein adalah 16.7. So, paling tinggi nilai kalori adalah lemak. So, lemak mempunyai nilai kalori yang paling tinggi. So, macam mana kita nak tahu, nak ukur nilai kalori ni? Kita nak ukur nilai kalori ni, ada satu alat yang kita panggil dia sebagai kalori bom. Okey, kalau dah tak ada kalori bom, sebenarnya kita boleh buat macam ni. Susunan yang begini untuk mengukur kalori. So, awak ada sampel makanan. Yang ini ada air. So, kita tengok, kita bakar. So, bila kita bakar, kita tengok berapakah suhu yang menaikkan air suling tu. So, senang kata, dalam ni air suling. Ini kita bakar. Lepas tu kita biarkan sampel makanan tu terbakar sampailah kita tengok berapakah suhu, kenaikan suhu. So, ini adalah contoh-contoh eksperimen. So, yang ni diorang ada bakar kacang tanah. And then ada kacang gajus kalau saya tak silap. Okay, so kita tengok antara yang ini, kalaulah suhu tu meningkat lebih banyak, maksudnya kenaikan suhu tu adalah tinggi, maksudnya kita ada kacang tanah dan juga kacang gajus. Antara kacang tanah dan kacang gajus tu, kalau kita tengok katakanlah kacang gajus tu kenaikannya adalah lebih tinggi berbanding gajus. So, kita kata kacang tanah mempunyai nilai kalori yang tinggi. Kalau tak guna macam ni, ni cara paling senang. Kita boleh guna yang ini. Ini kita panggil dia sebagai kalori bom. So, cara dia ukur senang je. Saya tengok data ni kan. Kalau awak tengok sini, tengok kenaikan suhu. Di sini gizi makanan ni kita jadikan dia sebagai PM dia, pemboleh ubah dimalakan, PD dimalakan, pemboleh ubah dimalakan. So, gizi makanan tu semua kita samakan. So, kita tengok kenaikan yang paling tinggi, minyak masak. So, bila kenaikan minyak masak ni adalah paling tinggi, bila kita kira nilai kalori untuk minyak masak adalah lebih tinggi, which is 38.6. So, kesimpulannya antara kelas makanan karbohidrat, protein dan juga lemak, kelas makanan lemak, sumber makanan dari kelas makanan lemak mempunyai nilai kalori paling tinggi. Okey, now tadi kita dah cakap apakah itu malnutrisi. So, malnutrisi adalah keadaan apabila kita mengambil nutrien tu terlalu kurang atau terlalu banyak. So, kalau obesiti ni disebabkan apa? Pengambilan makanan yang kalorinya tinggi pada jangka masa yang panjang. Contohnya adalah karbohidrat dan juga lemak. So, ia boleh menyebabkan apa? Ia boleh menyebabkan obesiti, terlebih berat. So, apa kesan kalau orang menghidap obesiti? Ia dah kesan dalam jangka masa panjang, ia dapat meningkatkan risiko penyakit
diabetes mellitus, which is penyakit kencing manis, atherosclerosis, salur darah tersumbat, tekanan darah tinggi. Kalau anorexia nervosa ni apa pula? Anorexia nervosa ni adalah penyakit seorang individu tu tak makan langsung. Ini akan menyebabkan individu itu akan mengalami kekurangan nutrien, malnutrisi. So, punca anorexia ni apa? Punca anorexia ni adalah keengganan individu untuk makan sebab dia takut sangat nak gemuk, so dia langsung tak makan. Kalau atherosclerosis, ini disebabkan oleh apa? Kalaulah berlakunya pemendapan kolesterol di dinding arteri. So, apa kesannya? Lumen arteri atau salur darah tu akan menjadi sempit. So, menyebabkan individu itu boleh menghidapi tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga stroke. Apakah itu stroke? Stroke adalah salur darah di otak tersumbat menyebabkan otak akan mengalami kekurangan oksigen. Apakah itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus ni adalah nama kampung dia, kita panggil dia sebagai kencing manis. So, macam mana orang tu boleh kena kencing manis? Punca sebab mengambil makanan yang kandungan gulanya sangatlah tinggi. Dan apakah kesannya pada jangka masa yang lama? Menyebabkan mengganggu sistem saraf dan juga penglihatan. Dan jika luka itu lambat sembuh. So, tekanan darah tinggi. Macam mana orang tu boleh kena penyakit tekanan darah tinggi? Disebabkan individu tersebut mengambil makanan yang kandungan garamnya terlalu tinggi. Apakah kesan jangka masa panjang untuk penghidap penyakit tekanan darah tinggi? Ia boleh menyebabkan kena penyakit jantung dan juga stroke. Ni macam ni. Ini adalah diabetes. Tengok kan, kalau orang diabetes yang sangat teruk ni kan, dia boleh kehilangan dia punya vision, penglihatan. Okey, kemudian boleh kena stroke, heart attack dan juga kegagalan jantung. Okey, so ini adalah diabetes. Ini bukan diabetes ni. Ni diabetes, sorry. Ini adalah diabetes. Alright. So, ini adalah high blood pressure. So, contoh-contoh masalah kesihatan. Ni salur darah tersumbat. Namanya adalah atherosclerosis. So, atherosclerosis ni boleh disebabkan oleh apa? Tersumbat dengan apa? Ini dia boleh disebabkan oleh kolesterol. So, ini adalah obesity. So, obesity ni boleh menyebabkan apa? Kesan dia kalau penghidap obesity. Stroke, gangguan tidur ni, sleep apnea, and then heart disease, high cholesterol, diabetes, and then ada masalah sakit tulang belakang dan boleh cenderung mendapat kanser. Ini adalah eating disorder. Ini anorexia nervosa. Kita ada dua anorexia sebenarnya. Satu anorexia bulimia, yang dia makan banyak-banyak, dia muntahkan balik. Ini kita panggil dia sebagai bulimia. Kalau tak makan langsung, dia tengok cermin, dia tetap nampak gemuk, itu adalah anorexia nervosa. Dia ada masalah kepada gangguan mental juga. Sebab bila dia tengok cermin je, dia tetap nampak dia adalah gemuk. So, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. So, apakah kesannya dengan apakah orang kata kaitan corak pemakanan dengan kesan terhadap kita punya kesihatan diri? So, dekat Malaysia ni kita ada banyak restoran segera yang beroperasi sepanjang masa. So, apa kesannya kalau hari-hari awak ambil teh tarik roti canai selama sebulan? Apakah kesan? So, awak makan malam roti canai, teh tarik, pagi, petang, orang kata daripada breakfast, tengah hari, malam, awak makan roti canai, teh tarik. So, apakah kesannya? So, kesannya, kalaulah kita makan makanan yang terlebih banyak sangat gula, ia boleh menyebabkan penyakit obesiti, kerosakan gigi dan juga kencing manis. Kalaulah kita macam makan junk food ni kan, makanan ringan, dia tiada khasiat dan menyebabkan individu itu menghidapi malnutrisi. Kalau kafein, malam-malam sebelum tidur minum air berkafein, bertin-tin, berbotol-botol, apakah kesannya? Menyebabkan susah tidur, kerisauan dan juga ketagih. So, kalau kita makan banyak sangat makanan yang masin, apakah kesannya? Dia akan menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. So, kononnya katakanlah kalau kita makan banyak makanan yang banyak pewarna dan pemanis tiruan, akan menyebabkan apa? Kanser, kemandulan, kencing manis, diabetes mellitus dan juga kerosakan hati dan juga ginjal. So, kita buat latihan
Apakah yang dimaksudkan sebagai gizi seimbang? So, gizi seimbang adalah gizi yang mengandungi nutrien daripada semua kelas makanan. Okey. Pada kuantiti yang betul. So, soalan kedua. Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori 1 gram karbohidrat, protein dan juga lemak. So, seorang lelaki mengambil 20 gram karbohidrat, 10 gram protein, 10 gram lemak. Hitung nilai kalori yang diambil oleh lelaki itu. So, cara pengiraannya macam mana? So, cara pengiraannya adalah 20 darab 117.2 and then tambah 10 gram ni kan, 10 darab 22.2 tambah 10 darab 38.2. So, settlekan dulu yang dalam ni. Kemudian totalnya semua adalah 951 kilojoule. Okey, so seterusnya bawah pula. Okey. Jadual yang berikut menunjukkan nilai kalori bagi 3 makanan. So, murid itu makan 100 gram nasi, 50 gram ayam, 50 gram telur. So, dia makan ayam, dia makan telur. So, cara pengiraannya macam mana? Cara pengiraannya adalah okey, so kita tengok sini. Nilai kalorinya adalah seratus. Tengok cara kira dia sini adalah 1. Ini awak kena bahagi dulu sebab dia per 100 tau. So, bila per 100, so maksudnya 1 darab 1500. Lepas tu darab. Yang ini kita tukarkan dulu. Ini kita tukarkan dia kepada gram. Okey, kepada per gram. So, ini akan jadi 0.5. Yang ini pun akan jadi 0.5. So, cara pengiraannya adalah 0.5 darab 827 tambah 0.5 darab 600. Sebab dia tanya kat sini adalah kilojoule per gram. So, awak kena tukar dulu. So, total semua kita akan dapat 2213.5 kilojoule. So, terusnya. Okey, lengkapkan cadangan hidangan konsep sihat suku-suku separuh dari Kementerian Kesihatan Malaysia. So, suku lagi 1/4 ni kita ambil apa kalau daripada gambar ni? Kita ambil protein. So, contoh protein daripada gambar ni adalah ikan, daging, ayam pun boleh. Kalau bawah ni satu lagi ni, ini apa ni? Ini adalah karbohidrat. So, karbohidrat seperti nasi dan juga roti. Satu ni, separuh pula kita ambil apa? Ini adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Alright, okay. So, tengok kita tengok pula buku ni. Muka surat yang ni, keperluan kalori dan gaya hidup sihat. Ini dalam buku SPS awak pada muka surat 15. Tapi sebelum tu kita tengok kat sini contoh amalan makanan yang tidak sihat dan juga kesannya. Jika kita ambil banyak sangat makanan daging dan bergoreng, ia akan menyebabkan apa? Ia akan menyebabkan arteri menjadi sempit. Kenapa? Ia mengandungi lemak, tepung dan kolesterol. Jika mengambil karbohidrat terlampau lebih, boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kencing manis dan juga sebenarnya obesiti. Kalau banyak makanan ringan dan juga makanan merapu, boleh menyebabkan penyakit apa? Tekanan darah tinggi, kencing manis, obesiti, kerosakan gigi dan juga jantung berlubang. Kalau makanan tak tetap, gastrik. Kalau gastrik lagi teruk, menyebabkan apa? Ulcer.
Kalau makan terlalu cepat dan menelan tanpa mengunyah dengan cukup boleh menyebabkan secukupnya boleh menyebabkan apa? Ya, boleh menyebabkan senak. So, ini kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak mencukupi atau berlebihan. So, kalau tidak mencukupi akan menyebabkan individu itu mengalami kehilangan berat badan atau susut. Kalau terlebih, dia akan menyebabkan berat badan berlebihan, which is obesity. Dan satu lagi, kalau kalori tak cukup, dia boleh menyebabkan bantut dalam golongan kanak-kanak. Okey, kalau terlebih, dia akan menyebabkan kegendutan lah, obesity. Dan yang kesan pada jangka masa panjang boleh menyebabkan dapat penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kencing manis. Okey, so soalan. Muka surat 16. Buku SPS adalah pada muka surat 16. Okey, tandakan tik individu yang memerlukan lebih banyak kalori dalam kehidupan harian, kemudian beri sebab dengan memilih jawapan yang betul. So, mana satu antara lelaki dengan perempuan? Lelaki dengan perempuan, mana satukah kalori yang lebih? So, lelaki. Okey, lelaki. Okey, so lelaki. Now, kenapa lelaki? Adalah senang kata lelaki lebih aktif berbanding perempuan. Okey. Now, size. Okey, mana satu? Okey, kita ambil yang lebih besar. So, bila lebih besar, kadar metabolisme badannya adalah lebih tinggi. Sebab tu, kalau badan besar, dia makan lebih banyak. Antara umur muda dengan orang tua, mana satu yang lebih aktif? Orang muda lebih aktif. Keadaan kesihatan, mana satu yang memerlukan banyak tenaga? Orang sihat memerlukan lebih banyak tenaga. Antara aktiviti fizikal, mana satu yang perlukan lebih banyak? Kerja berat memerlukan lebih banyak kalori. Kalau suhu pula, suhu persekitaran, mana satu suhu yang kita memerlukan banyak kalori? Suhu sejuk memerlukan lebih kalori. Akhir sekali. Okay, now diet. Okay, diet kekurangan atau satu nutrien. Ini kita kenali sebagai apa? Ini kita kenali sebagai malnutrisi. Berat badan berlebihan disebabkan oleh makan secara berlebihan. Ini boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kegendutan. Penyakit psikologi, tak nak makan langsung, kita panggil apa tu? Anorexia. Kalau nak lebih spesifik, anorexia nervosa. Okey, pembendakan kolesterol pada dinding arteri boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga strok. Ini adalah arteriosklerosis. Pengambilan gula berlebihan, ini adalah kencing manis. Pengambilan garam berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. So, itu sahaja. Terima kasih. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you.